Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rafida binti Nodim. Hari ini saya nak bentangkan BMC saya yang bertajuk Boba Farmasi. Boba Farmasi ini ditubuhkan pada tahun 2022 di Kota Kinabalu. Farmasi ini menyediakan perkhidmatan farmasi seperti henti pensang, preskripsi, konseling obat, perkhidmatan pengkompawan, program vaksinasi, dan pilihan pengantaran ke rumah. Visi farmasi kami adalah untuk terus menjadi peneraju dalam menyediakan penjagaan farmasi berkualiti dengan tumpuan kepada perkhidmatan lengkap dan solid kepada pesakit di seluruh spektrum penjagaan kesihatan melalui dua aspek. Aspek yang pertama ialah memperluaskan peranan ahli farmasi sebagai pakar klinik dan maklumat ubat, manakala aspek yang kedua ialah memperluaskan peranan juruteknik farmasi sebagai pakar teknikal farmasi. Seterusnya, misi farmasi yang pertama ialah menyediakan perkhidmatan farmasi yang memenuhi keperluan pesakit bersama kaki tangan perubatan. Misi yang kedua adalah untuk membangunkan amalan klinikal ahli farmasi sebagai bahagian penting dalam penjagaan pesakit dalam sistem penjagaan kesihatan. Ini adalah logo dan slogan kami. Seperti yang anda boleh lihat, logo kami mempunyai dua warna utama, iaitu hijau dan biru. Secara lazimnya, hijau melambangkan kehidupan, kesuburan, pembaharuan dan kebangkitan. Biru pula melambangkan perpaduan, ketenangan, kestabilan, inspirasi atau kebijaksanaan. Logo kami mempunyai bentuk hati sebagai bentuk utama kerana kami mahu menunjukkan bahawa kami bersimpati dan prihatin. Kerana hati bermaksud kasih sayang dan cinta. Logo kami mempunyai simbol cross yang berasal dari The Red Cross, iaitu sebuah organisasi antarabangsa yang membantu orang yang menderita kerana peperangan atau bencana alam. Bagi slogan kami pula iaitu Boba Bliss for a Healthy You yang bermaksud boba bahagia untuk anda yang sihat. Kami mahu menunjukkan bahawa produk dan perkhidmatan kami mampu bawa kebahagiaan dalam hidup seseorang dan juga kebahagiaan itu adalah satu bentuk kesihatan yang baik. Untuk carta organisasi pula, kami akan ada Muhammad Alif Hakimi selaku pengarah, dibantu oleh Nur Huzaitul Haiza selaku timbalan pengarah, Mishalini selaku setiausaha, Fawaz Dalila di bawah unit kewangan, Jignes J di bawah unit kawalan kualiti, Muhammad Faris di bawah unit jualan dan pemasaran, Nur Farha di bawah unit stok dan bekalan, Josh Wong di bawah unit informatik farmasi, Arisha di bawah unit hikmat pelanggan, dan saya sendiri Nur Maisara di bawah unit penghantaran. Untuk komponen bisnis model canvas yang pertama, yaitu rakan niaga utama, farmasi kami akan mengadakan hubungan perdagangan bersama dengan hospital kerajaan maupun swasta, klinik kesihatan, pembekal peranti kesihatan dan juga syarikat farmaseutikal. Dan yang seterusnya iaitu aktiviti utama. Yang pertama, pengurusan operasi. Secara lebih mendalam, pengurusan yang dilaksanakan oleh farmasi kami termasuklah pencarian pekerja, pembuatan jadual, pengurusan inventory dan pengurusan laman sesawang rasmi farmasi kami. Seterusnya, ubat-ubatan dan peranti telah mendapat kelulusan KKM terlebih dahulu. Seterusnya, penjualan dan penghantaran ubat-ubatan dan peranti. Sehubungan dengan itu, farmasi kami juga melaksanakan promosi kesihatan dan kolaborasi antara disiplin. Yang selanjutnya, pihak kami menjadikan pelabur sebagai sumber utama. Seterusnya, farmasi kami tidak dapat beroperasi tanpa pengilang ubat-ubatan sejagat dan ahli farmasi yang bertauliah. Tambahan pula, penjualan ubat-ubatan dan peranti secara atas talian tidak dapat dilaksanakan tanpa akses internet. Untuk farmasi kami ada dua jenis hubungan pelanggan, di mana pertama sekali adalah jualan secara terus dan kedua adalah pesanan secara atas talian, di mana pelanggan boleh memilih untuk datang ke kedai kami dan membeli barang secara bersemuka, ataupun pelanggan boleh melayari laman sesawang kami ataupun hubungi kami di media sosial kami untuk melaksanakan pesanan. Struktur kos untuk farmasi kami, kita akan mengira kos daripada tapak sewaan yang
kita akan sewa daripada lot sedia ada. Kemudian kita akan kira kos pembekal peranti dan ubat-ubatan. Seterusnya, kita akan ambil kira kos untuk alat-alat pengoperasian, gaji tenaga pekerja, dan akhir sekali adalah kos kenderaan penghantaran dan minyak. Untuk bahagian tawaran nilai pula, harga produk dan perkhidmatan dari farmasi kami murah dan berpatutan. Produk kami dijamin selamat, diperakui oleh KKM dan diperakui halal oleh JAKIM. Kami juga mempunyai produk kesihatan yang pelbagai. Kami juga akan memberi perkhidmatan yang selesa dan mesra pelanggan. Seterusnya, bagi segmen pelanggan, produk kami dan perkhidmatan sesuai untuk semua pelanggan mahupun dari pihak kerajaan dan swasta. Yang kedua adalah daripada penduduk sekitar farmasi kami. Yang ketiga adalah para ibu mengandung. Hal ini kerana wanita hamil sering mengalami loya, muntah dan kesan sampingan lain yang tidak menyenangkan dan mesti mengambil ubat untuk menjalani kehidupan seharian. Akhir sekali, individu yang menghadapi masalah mental seperti kemurungan. Gangguan mental adalah sama berleluasa seperti yang fizikal dan kadang-kala disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia dalam badan. Dalam kes tersebut, bantuan terbaik boleh datang dalam bentuk pil, cecair atau suntikan. Komponen yang seterusnya ialah saluran pemasaran. Perniagaan kita disalurkan melalui pemasaran di media sosial, iaitu di Instagram, Facebook, WhatsApp dan TikTok. Bagi perniagaan kami, platform farmasi secara atas talian diwujudkan, iaitu laman sesama. Terdapat juga perkhidmatan pengantaran dilakukan oleh perniagaan kami, iaitu perkhidmatan pos bagi yang tinggal jauh dan perkhidmatan panggilan bagi yang tinggal berdekatan. Terdapat juga farmasi store. Selain perniagaan online, kami juga melakukan perniagaan fizikal. Seterusnya, komponen aliran pulangan daripada hasil jualan produk kesihatan, iaitu secara fizikal dan online bagi aliran terus berkembang. Kedua, terdapat hasil pengantaran dan ketiga, terdapat hasil pengiklanan, iaitu di WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok bagi meningkatkan kualiti produk perniagaan kami. Ini merupakan imej keseluruhan bisnes model canvas bagi farmasi Boba yang terdiri daripada 9 komponen utama termasuklah rakan niaga utama, aktiviti utama, sumber utama, tawaran nilai, hubungan pelanggan, saluran pemasaran, segmen pelanggan, struktur kos dan akhir sekali aliran pulangan. Seterusnya adalah anggaran kos yang diperlukan oleh farmasi kami, iaitu Boba Farmasi agar dapat dibuka dan beroperasi. Terdapat 5 komponen penting yang diperlukan di dalam anggaran kos kami. Yang pertama adalah bekalan ubat-ubatan. Ubat-ubatan yang dijual di farmasi kami adalah ubat-ubatan yang biasa dijumpai di farmasi-farmasi yang lain. Contohnya seperti antibiotik dan ubat-ubatan yang lain. Dan harga keseluruhan bagi bekalan ubat-ubatan yang diperlukan adalah sebanyak RM10,000. Seterusnya adalah alat-alat pengoperasian. Alat-alat pengoperasian juga diperlukan. Contohnya seperti alat untuk mengambil tekanan darah. Dan jumlah yang diperlukan adalah sebanyak RM8,000. Yang ketiga pula adalah gaji ahli-ahli farmasi. Bagi farmasi kami, terdapat 2 orang ahli farmasi yang diperlukan agar farmasi dapat beroperasi dengan baik. Dan setiap daripada mereka akan mendapat gaji sebanyak RM3,000 sebulan. Maka jumlah keseluruhan yang diperlukan untuk membayar gaji-gaji mereka ini adalah sebanyak RM6,000 sebulan. Dan yang keempat pula adalah kenderaan penghantar dan minyak. Kami memerlukan sebuah kenderaan sahaja yang berharga RM55,000 dan RM5,000 pula diperlukan untuk kos minyak. Maka jumlah keseluruhan bagi kenderaan penghantar dan minyak adalah sebanyak RM60,000. Dan yang terakhir adalah tapak sewa. Kami hanya memerlukan satu sahaja tapak yang berharga RM5,500. Dan jika ditambah ke semua komponen-komponen ini, kami memerlukan jumlah keseluruhan sebanyak RM89,500 agar farmasi kami dapat beroperasi dengan baik. Untuk bahagian cas perkhidmatan, seperti yang kita tahu, cas perkhidmatan merujuk kepada bayaran atau jumlah wang yang dikenakan oleh syarikat kepada pelanggan sebagai balasan untuk perkhidmatan yang disediakan. Ia merupakan bayaran yang dilakukan atas perkhidmatan yang tidak termasuk dalam harga produk utama yang dibeli.
Pertama, pengedaran dan penghantaran, di mana cas perkhidmatan ini merangkumi kos pengedaran, logistik, penyimpanan dan pengendalian produk farmasikal. Ia juga berdasarkan kepada faktor-faktor seperti jarak penghantaran, keutamaan penghantaran dan keperluan penyimpanan yang khas. Kedua, sokongan teknikal seperti penyelesaian masalah, pemasangan peralatan atau sokongan teknikal terhadap penggunaan produk farmasikal yang diperlukan sebagai sokongan kami kepada pelanggan. Yang ketiga, latihan dan pendidikan. Ini boleh termasuk latihan tentang penggunaan produk farmasikal, pemantauan terapeutik, pemahaman mengenai kesan sampingan dan peningkatan pengetahuan dalam bidang farmasi. Terakhir sekali, perkhidmatan klinikal yang diberikan oleh kaki tangan profesional, bahan ujian atau peralatan klinikal yang digunakan, serta kos pengurusan data dan laporan berkaitan. Dan akan menerangkan berkenaan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT terbahagi kepada 4, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pertama sekali, untuk aspek kekuatan bagi farmasi kami ialah mempunyai lokasi yang strategik. Sebagai contoh, dengan kedudukan farmasi kami yang berada di pusat bandar, akan menarik lebih banyak pelanggan dari berbagai latar dan menjadikan farmasi kami sebagai pilihan utama oleh kerana kualiti dan fasiliti terbaik. Kredibiliti dan kepercayaan dan kepelbagaian penjualan produk juga menjadi aspek kekuatan untuk farmasi kami. Yang kedua pula iaitu peluang, disebabkan golongan orang berumur yang meningkat, teknologi e-commerce dan kolaborasi dengan perkhidmatan kesihatan yang lain telah membuka jalan untuk kami mengembangkan lagi farmasi kami dan menarik lebih banyak target pelanggan. Yang ketiga ialah kelemahan. Kelemahan farmasi kami termasuk perkhidmatan kesihatan terbatas, persaingan antara farmasi yang lain dan peningkatan kos untuk barang produk merupakan halangan terbesar kami dalam meneraju perniagaan farmasi. Yang terakhir ialah ancaman seperti farmasi dalam talian yang lain. Contohnya, tekanan peningkatan harga produk dan perubahan polisi kesihatan adalah ancaman utama bagi farmasi kami untuk terus berjuang dalam bidang bisnes penjualan barangan kepada pelanggan.